ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita minta sama-sama lindulah tuan-tuan, kes pun makin apa? Makin banyak kan. Jadi kita ada PRN Johor pula. Tak tahulah tuan-tuan. Harap-harap tak jadi macam Sabah lah. Dan lepas Sabah dia ada PRN, kemudian kes naik banyak kan. Tapi Omicron apa lah ni? Omicron hak baru ni kan. Yang Covid Omicron ni dia 16 kali ganda lebih lemah berbanding dengan hak dulu punya. Hak dulu lagi bahaya. Jadi kalau orang yang kena Omicron ni untuk baik tu lebih tinggi lah. Sebab dia 16 kali ganda lebih lemah. Kan saya pernah sebut virus ni dia bermutasi, mutasi untuk terus hidup. Jadi hujung sekali dia akan mutasi, dia akan jadi sangat lemah, kemudian dia pun hilang lah. Itu virus daripada dulu lagi tuan-tuan, pada Spanish flu dan sebagainya. Mula-mula biasa, lepas tu bahaya, sangat bahaya, mati banyak dah tuan-tuan, kemudian dia kurang bahaya, dia jadi biasa dan dia hilang. Begitulah tuan-tuan, sebab dia nak teruskan di hidup, survival virus tu. Jadi seolah-olah wabak ni kita tengok, bila dia datang satu wabak, seolah-olah kita tengok macam ada kota dia, kota yang akan mati tu. Masa Black Death dulu mati 200 juta kan, Black Death. Yang menariknya bermula daripada China juga. China, Itali, masuk ke Mesir, lama-lama ni zaman Ibn Hajar Al-Asqalani, lebih kurang dalam 600 tahun yang lepas. Mati sampai 200 juta. Jangan kata sembahyang jarak, masjid tutup terus tuan-tuan. Tutup terus. Ada orang kadang-kadang dia cempera sikit. Baca dalam sejarah, biasalah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan bila dah cukup kuota mati tu, dia pun hilang. Spanish flu pun sama, mati dalam berapa puluh juta kan. Saya tak ingat, 50 juta ramai mati Spanish flu. Di Malaysia pun mati 30,000 pada tahun 1920-an macam itulah. Jadi Covid ni kita tengok dia dah makin kurang lah tuan-tuan. Ramai yang dah cucuk dan sebagainya tuan-tuan. Jadi itu sebagai usaha lah tuan-tuan. Ala kulli hal kita minta lindung lah tuan-tuan. Mudah-mudahan saya dulu, keluarga saya semua kena masa tengah kuat dulu. Dia anak bongsu tu, ayah saya kena, mak saya kena, ramai lebih 10. Kakak saya kena, abang saya kena, anak saudara saya kena, punya ramai kena. Yang tak kena saya seorang. Saya pun tak tahu saya kena tak kena, sebab saya tak pergi cek. Tapi saya tak balik. Tapi saya tak tahu boleh jadi kena sebab saya sakit dada, demam dan sakit dada yang sangat teruk lah tuan-tuan. Tapi kita jagalah diri tuan-tuan. Cuma saya tak pergi ni je. Saya lah harapan pergi beli barang. Abang saya yang kuarantin semua tak boleh keluar. Saya lah pergi mana-mana naik motor pergi beli barang. Tidak tak tahu nak keluar macam mana. Polis pun main ronda, takut keluar berjalan. Dia main ronda semua gelang merah. Masa Covid tengah tinggi tu, tengah spark, tengah kuat. Tapi alhamdulillah lah tak ada yang apa sampai mati, tak ada. Tapi kakak saya teruk, abang saya teruk, kakak ipar teruk, sampai tak boleh nak jalan. Semua positif teruk. Tapi budak-budak ni alhamdulillah lah, anak saudara saya yang kecil tu, yang setahun pun kena, yang setahun pun kena, yang 5 tahun punya ramai kena. Tapi budak-budak ni mungkin antibody dia kuat lah, sekejap je baik. Baik, itulah tuan-tuan, kena Covid. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Huraian ayat 9 surah Al-A'la. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Tafsir dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, tafsir dan ulasan firman Allah yang bermaksud, oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Makna dia sampaikan. Saya ke tuan-tuan ni tugas menyampaikan ni semua tuan-tuan, bukan ustaz saja, semua kita tuan-tuan. Kita tugas kita menyampaikan. Kita nampak benda yang salah dalam keluarga kita ke, dalam apa, mungkin ada yang kurang semayang ke, kurang baca Quran, kita sampaikan tuan-tuan, sampaikan saja. Tugas kita hanya sekadar menyampaikan je.
Orang nak terima tak terima terpulang. Tapi insya-Allah dalam ni sebut, yang mana takut pada Allah akan mengambil pengajaran. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maksudnya, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran, pandulah mereka ke jalan kebaikan, dan tunjukkanlah mereka syariat-syariat agama, serta berilah amaran bila mana amaran tersebut mampu memberi manfaat. Beri peringatan, tuan-tuan. Sesungguhnya terdapat dua jenis manusia, golongan yang mendapat manfaat dari peringatan dan golongan di mana suatu peringatan itu sama sekali tidak memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Terpulang diri masing-masing, tuan-tuan. Sebab itu nanti, tuan-tuan, ahli neraka masuk neraka, dia tidak salahkan takdir. Dia akan tak salahkan apa takdir masuk dia masuk dalam neraka, tak. Ahli neraka akan salahkan diri sendiri. Seperti mana yang kita baca malam-malam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka dia apa? Dia merintih. Dia kata apa? Kalaulah kami dulu kat dunia, nasma', dengar dulu, betul tak? Dengar sampai apa benda orang nak sampaikan. Ni kaum Nabi Nuh kan. Nabi Nuh menyampaikan dakwah, wastaghthau thiyabahum. Baju ni diangkat serlum. Tak mau dengar. Kemudian ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Telinga tutup, baju tutup, tak mau dengar. Dengar dulu. Saya tengok ada satu kisah ulama Syria cerita, di Syria ada satu profesor etis. Dia main masjid, dia duduk, dia dengar Al-Quran, orang baca Quran, sedap. Betul, profesor ni pun bangun. Profesor ni kata, aku tak hidup sini, Quran ni nanti dia akan mengubah hati aku. Belah tu. Dia takut berubah hati, dia tak mau dengar. Jadi tuan-tuan, ahli neraka ni menyesal sebab dulu tak mau dengar. Dengar dulu. Kemudian au naqil, dengar kemudian kita berfikir. Maksudnya kita diberi pilihan kan. Pilih benda yang baik lah, tuan-tuan. Jadi ahli neraka sebut, kalau dulu kat dunia kami dengar dan kami berfikir, bermuhasabah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak masuk neraka. Baik, jadi beri peringatan, tuan-tuan. Terpulang nak terima ataupun tidak. Baik. Ialah mereka orang golongan yang mendapat manfaat dari peringatan dan mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh kamu kepada mereka, wahai Muhammad. Ialah mereka yang takut kepada Allah dengan sepenuh hati dan meyakini mereka akan bertemu dengan Allah. Ini orang yang ingat akan mati dan akan bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Ini kita semua kena yakin, tuan-tuan. Jangan sampai kita doktor kata, okey, tuan hidup lagi 7 bulan baru kita nak beringat, tuan-tuan. Tapi ada satu kisah yang menarik, tuan-tuan. Tuan-tuan mesti dengar cerita Ali Banat. Ali Banat. Nah, dulu viral, Ustaz. Ali Banat ni dia orang Palestin, tapi dia duduk di Australia. Dia asalnya bukan orang senang, orang susah, tapi dia buat bisnes. Bisnes ini memang kaya. Dia jutawan, multi jutawan dah, tuan-tuan. Kaya sungguh. Ferrari ada berapa biji, kereta-kereta mewah ada. Dia ada beg, baju Louis Vuitton kan, yang harga puluh ribu, jam pun puluh ribu. Kaya sungguh Ali Banat ni. Dia lahir pada 1982. Jadi masa umur dia lebih kurang dalam tahun 2015. Masa tu umur dia dalam 33. Masa umur dia 33, doktor kata dia kena kanser. Ni orang kaya ni, orang Islam, Ali Banat ni. Hidup dia memang penuh kekayaan. Tuan-tuan boleh tengok cerita dia, dia komentari dia dengan kereta mewah. Kereta tu saja Ferrari ditunjuk tu 600,000 dia beli, lebih kurang USD. Duit kita lebih kurang 2.4 juta. Dia tunjuk koleksi jam dia, topi dia, semua mahal-mahal, tuan-tuan. Orang kaya. Tapi masa bulan Julai 2015, doktor dapat trace dia ada kanser apa? Tissue cleanser. Apa nama dia saya tak tahulah nama saintifik dia. Kanser tissue cleanser. Baru ni kan tajuk kanser kan? Betul tak? Khutbah. Tajuk kanser. Jadi tuan-tuan, yang mana pembunuh nombor apa? 2 kan di dunia. Tahun lepas berapa juta mati sebab kanser? Pasal tak? Ada sebut dalam tu khutbah baru ni. Dalam 10 juta, tuan-tuan. Di dunia ni tahun lepas 10 juta mati pasal kanser. Banyak, tuan-tuan. Rakyat Malaysia pun duk ada apa? 33 juta ke? 34. Kita kadang-kadang kita duduk di kalangan kita pergi main masjid, pergi semayang, pergi makan, tuan-tuan. Sekali-sekala kalau pergi hospital tengok banyak orang sakit, tuan-tuan. Penuh macam-macam jenis penyakit ada kat hospital, tuan-tuan. Sekali-sekala kita ziarah, tuan-tuan, ambil pengajaran. Saya menariknya bila doktor tu
dapat trace dia ada kanser dah tahap 3 nak masuk tahap 4, dan sel kanser ni dah merebak. Ni kacau dah lah. Dia dah merebak ke paru-paru, dah merebak ke tulang. Ini tahap kritikal. Dan doktor pun kata, awak ni, doktor dia sebut tuan-tuan perangkaan tuan-tuan perangkaan. Macam kita naik kereta api naik kereta api dengan kelajuan 120 km per jam dalam masa 2 jam jangkaan sampai di Ipoh. Ini dari segi sebab tuan-tuan sama lah kalau ada orang ambil puradan racun dia minum, adatnya mati tak tuan-tuan? Kita sembang adat lah tuan-tuan kita tengok awan hitam nak hujan, kita akan kata akan hujan. Ini bukan zodiak tuan-tuan tadi kata dengan zodiak. Jadi ini berkenaan dengan apa? Macam kita makan kalau kita makan, kita tahu makan sepinggang kenyang, betul tak? Itu adat tuan-tuan. Doktor sebut berdasarkan ilmu dia, kalau begini sel kanser dah merebak seluruh badan dalam 7 bulan, tapi dia takkan tepat tuan-tuan, sama ada cepat sikit ataupun dia akan pergi jauh. Ali Banat ni tuan-tuan, bila doktor sebut macam tu lagi 7 bulan, gelap dunia dia. Gelap dunia dia. Yang menariknya, dia jual bisnes dia. Bisnes dia jual kereta, dia koleksi kereta yang berjuta-juta, dia jual habis. Allahu Akbar. Dia dah rasa masa ni apa makna lagi hidup. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita doktor bagi tahu, tuan boleh hidup lagi 4 bulan. Apa makna rumah kita yang besar tu? Cuba kita bayang diri kita. Apa makna kereta kita yang juta-juta tu? Apa makna kita boleh beli jam yang mahal ke? Apa maknanya kalau kita lagi 3-4 bulan? Ali Banat ni tuan-tuan, bila dia dapat tahu, dia jual semua bisnes dia habis. Saya tengok satu dokumentari tu, dia menangis, dia sebut dia kata kanser ni kurniaan Allah. Pasal apa? Untuk dia berubah. Ali Banat sebut, malah dia kata bila doktor bagi tahu lagi 7 bulan hidup, baru dia teringat Allah besarnya nikmat Allah, sehingga yang kita lupa nak bersyukur. Banyak nikmat Allah ni, sehingga kat udara yang kita sedut free ni, nangis dia sebut tuan-tuan. Banyak nikmat Allah. Kadang-kadang kita kurang syukur ni, kita tengok nikmat yang tak ada, betul tak? Kita bukan tengok nikmat ada, tengok yang tak ada. Aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, aku nak ni. Subhanallah. Ali Banat ni, kalau kita di tempat dia pun sama tuan-tuan, kita dah tak rasa nikmat dah. Kemudian duit dia yang banyak ni, dia guna untuk bina masjid di Afrika, beri makanan di Afrika, habis duit dia tuan-tuan. Dan dia cadang dah, dia nak keluar pada dunia dalam keadaan dia tidak ada harta, semua dia infakkan. Sampai saya tengok dokumentari tu, ada seorang ustaz tu, dia bawa naik kereta Ferrari dia 2.4 juta tuan-tuan harga dia. Dia kata kereta ni pun pada mata saya tak ada nilai. Dia kata lebih nilai lagi, dia kata senyuman yang berada di muka kanak-kanak Afrika bila dia dapat makanan, itu lebih bernilai pada Ferrari saya ni. Bila tahu dia nak mati, kita tahu kan bila kita mati? Dia doktor kata 7 bulan, kita boleh jadi lagi 2-3 bulan, mana kita tahu? Sebab tu bayangkan, kalaulah kita lagi sebulan akan mati, lagi 7 bulan akan mati, adakah kita akan hidup macam ni? Adakah kita akan hidup macam ni kalau kita tahu kita akan mati lagi 5-6 bulan? Ataupun kita akan bertahajud, baca Quran, tiap-tiap hari minta ampun pada Allah. Tu Nabi sebut kafa bil mauti wa'idha. Nabi sebut cukup mati tu bagi peringatan. Selagi mana kita ingat mati, insya-Allah tuan-tuan, silap sikit kita kembali. Kalau kita bermusuh dengan orang, kita akan kembali. Tak mau mati dalam keadaan bermusuh dengan orang. Kalau kita betul-betul ingat mati tuan-tuan, sebab di sana selama-lamanya tuan-tuan. Dan pendek kata tuan-tuan, pendek ceritanya, Ali Banat ni patutnya mati patutnya dia mati dalam 7 bulan lepas tu. Tapi disebabkan dia, wallahu alam, dia banyak infak, Allah panjangkan umur dia. Jadi lebih kurang 3 tahun lebih. Umur dia panjang 3 tahun lebih. Doktor kata 7 bulan, tapi umur dia panjang. Tapi badan dia makin lemah. Tuan-tuan tahulah kanser kan. Kanser ni kalau tuan-tuan banyak duit pun tuan-tuan tak boleh buat apa tuan-tuan. Steve Jobs kan, Steve Jobs antara orang yang terkaya dunia yang buat Apple tu kan, dia pun kena kanser pankreas. Mati baru umur 54 kalau tak silap, muda lagi, belum 60 tuan-tuan. Sebab tu kita sampai hari ni tuan-tuan bersyukur tuan-tuan, walaupun banyak mana nikmat kita ada syukur tuan-tuan. Sebab antara nikmat yang kita ada hari ni, kita buka mata tu nikmat tuan-tuan. Orang tuan-tuan, kalau dia katakanlah dia kaya, kalau umur dia pendek tuan-tuan, habis hilang semua, betul tak?
Kalau mati hilang semua. Harta yang ada milik orang, bini yang ada jadi janda, mungkin menikah lain. Rumah yang ada mungkin laki lain yang duduk. Kalau mati habis langsung. Saya tuan-tuan, sahabat saya meninggal tahun lepas. Ngaji sekali, umur baru 34 sama saya. Tahun lepas meninggal tuan-tuan. Saya tak tahu, tengok sihat dia. Meninggal rupanya dia selamat. Dia kena kecil manis tinggi, buah pinggang dia rosak, berlaku komplikasi dan mati. Masa tu saya renung-renungkanlah. Kalaulah kita ni ada 10 bilion dalam bank, tapi kalau kita mati, apa makna dia tuan-tuan? Apa makna dia tuan-tuan? Allahu Akbar. Tu Nabi sebut tuan-tuan, apa nikmat yang selalu manusia lalai. Kita kena renung-renungkan tuan-tuan. Ni nikmat yang sangat besar tuan-tuan, tapi manusia lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia lalai. Maksudnya manusia tak fikir pun nikmat tu. Manusia tak hargai pun, tak gunakan nikmat tu. Sedangkan nikmat ni kalau tak ada tuan-tuan, kalau tak ada nikmat ni, segala dunia habis. Dua nikmat ni tak ada, tuan-tuan kaya ke, tuan-tuan ada banglo 10 biji ke, dua nikmat ni tak ada, semua nikmat tak ada makna. Yang pertama as-sihhatu, sihat tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Kita dah umur 50-an, kaya dah, nak apa saja boleh, tapi tak sihat, lutut sakit, nak jalan kat luar negara pun tak larat. Betul tuan-tuan. Bertongkat tak pun mungkin, tak boleh jalan. Apa makna duit kita? Nak keliling dunia pun dah tak boleh. Kita duit banyak, nak apa saja dapat. Tuan-tuan, lutut sakit, nak bawa kereta pun tak boleh, tekan minyak. Kereta Ferrari ada 10 biji, kaki pun sakit, nak bawa lagu mana? Tengok hilang makna dia. Kita dah kaya, nak apa saja boleh, tapi doktor pesan, haji, garam tak boleh. Garam tak boleh banyak, gula tak boleh banyak. Tuan-tuan, gula dengan garam tak ada, mana ada rasa. Tengok dunia dah hilang tuan-tuan pada kita. Tak boleh makan ni. Tengok orang yang dialisis, ayak makan banyak mana tuan-tuan, dahaga, kering mulut. Dah juga sahabat saya yang dialisis, muda lagi dialisis, ayak bukan boleh minum banyak, bengkak kaki. Ni kalau malam ni kering bibir, sian tengok tuan-tuan. Kita nah, berapa galen kita boleh minum tuan-tuan? Tengok orang yang Allahu Akbar. Cuba tanya kawan kita yang mana sakit tu, yang kena potong kaki ke, yang kena dialisis tu, kalaulah diberi pilih antara dialisis buah pinggang hang elok dengan 10 juta, aku bagi hang 10 juta, hang dialisis, ataupun hang tak dapat 10 juta, hang hidup normal, agak-agak dipilih mana? Agak-agak tuan-tuan pilih 10 juta ke tapi kena dialisis, ataupun tuan-tuan pilih normal tuan-tuan? Baik normal tuan-tuan. Tuan-tuan dialisis pun seminggu 3 kali tuan-tuan, nak makan pun banyak benda tak boleh. Tuan-tuan tengok, sehat benda yang kita tak nampak tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal faraq, masa lapang tuan-tuan. Masa lapang ni tuan-tuan, kita ada masa lapang ni tuan-tuan, gunakan tuan-tuan. Ni masa yang cukup penting. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, sahabat saya yang kerja dengan kilang Toyota, dia engineer kilang Toyota, senior, gaji 20,000 lebih tuan-tuan sebulan. Tapi tuan-tuan tahulah kerja dengan Jepun ni, memang masa tu memang pack lah. Hatta kalau tuan-tuan pergi di Jepun pun, itu antara sisi hitam di Jepun, begitulah tuan-tuan. Yang mana di Jepun ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, mereka kerja balik lambat, tak boleh balik awal, isteri akan marah. Dan isteri ni pula dia ada grup grup mesyuarat tingkap ni. Mereka selalu duduk jumpa. Mana-mana suami yang balik awal, mereka akan duduk kutuk, nampak lelaki hang ni tak boleh pakai, balik awal. Mereka ahli mesyuarat tingkap, ada grup mereka. Jadi lelaki ni biasanya di Jepun tuan-tuan, mereka memang balik lambat. Itu yang mereka main pachinko, mereka main. Lepas main pachinko ada alat mainan. Biasa je orang Jepun memang betul-betul minat main lah. Jadi main pachinko, nanti dia minum arak, nanti dia karaoke. Ada setengahnya sampai langgan perempuan, pukul 2-3 pagi baru balik. Itu antara sisi hitam lah tuan-tuan di Jepun. Tapi orang Jepun ni memang sangat obses dengan kerja, bangsa yang obses dengan kerja. Jadi tuan-tuan, dia kerja dengan Jepun ni, gaji banyak, sebulan 20,000 tuan-tuan, tapi masa tak ada, sibuk, duit banyak tapi sibuk, nak masjid tak sempat, nak mengaji tak sempat, sibuk. Sampailah dia berhenti pada kilang tu, berhenti pada kerja dengan Jepun ni. Dia kerja sebagai sukarelawan ni, dapatlah sebulan 2,000. Dia kata apa? Baru aku rasa hidup. Tuan-tuan tengok, kalau kita gaji puluh juta tapi tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir, tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa semua, apa makna dia tuan-tuan? Hidup kita ni kerja dalam bank berpuluh-puluh juta tuan-tuan,
Bila mati nak bawa yang hak berpuluh juta tu nak bawa masuk kubur tuan-tuan. Tak masuk. Seolah-olah kita hidup ni kerja tuan-tuan. Kita tak menikmati pun tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan Nabi sebut sihat dan lapang. Ni dua nikmat tuan-tuan. Alhamdulillah saya tengok tuan-tuan mungkin semua sihat lah tuan-tuan. Ku ada sikit-sikit bacaan kecil manis tinggi ke apa biasalah tuan-tuan. Betul tak? Kun ada kena gout sikit ke tuan-tuan. Betul tak? Tapi tuan-tuan boleh main tuan-tuan. Kira sihat alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan kita ada masa lapang. Ingat ni dua nikmat tuan-tuan. Kalau habis je masa lapang tuan-tuan, habis umur tuan-tuan. Saya dah sebut kalau habis umur tuan-tuan, apa makna duit kita yang banyak? Apa makna harta kita yang banyak? Tak ke mana pun tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian jadi sampaikan tuan-tuan. Jadi sebahagiannya akan mengambil peringatan. Sementara golongan yang begitu bersungguh-sungguh mahu menjadi kafir dan menentang kamu serta bertegas mahu kekal dalam keingkaran, maka sebarang peringatan yang kamu sampaikan tidak akan beri apa-apa kepada mereka. Golongan yang tak mahu. Nak buat macam mana kan? Dia tak mahu. Dan Nabi SAW pernah sebut, kita pun selalu dengar hadis yang Nabi sebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk syurga kan, ataupun setiap kamu akan masuk syurga. Semua masuk syurga. Semua masuk syurga illa man aba, kecuali yang tak mau. Rupanya ada yang tak mau masuk syurga tuan-tuan. Pelik tuan-tuan. Sahabat pun pelik. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak mau masuk tu? Patutnya semua masuk, tapi ada yang tak mau. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat padaku masuk syurga. Wa man asani dakhalal nar, siapa yang ingkar padaku. Wa man asani faqad aba, siapa yang ingkar padaku maka dia enggan masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Jalan terbentang luas depan kita. Tuan-tuan nak ikut jalan baik ke jalan tak baik? Baik tuan-tuan. Ibnu Katsir berkata dari sini boleh dipetik adab dalam menyebarkan ilmu, iaitu ilmu tidak boleh diletakkan atau diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Jadi tuan-tuan ada satu lagi tafsir. Dia tafsir fadzakir in nafa'ati dzikra ni, berilah peringatan sekiranya kita tengok peringatan pada orang tu bermanfaat. Kalau orang ni kita bagi peringatan, pernah bagi dah, dia marah, mengamuk. Kalau kita tegur lagi, dia mengamuk lagi, yang tu tak payahlah tuan-tuan. Itu sebut ni sebahagian tafsiran. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Ni kata Ibnu Mas'ud, kata sahabat Nabi. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis Nabi, dia sampaikan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tubalighu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Apabila engkau menyampaikan kepada suatu kaum ucapan yang tidak boleh dicapai oleh pemikiran mereka, maka nescaya ucapan ini akan menjadi sumber fitnah kepada mereka. Jangan bawa fitnah kepada masyarakat. Benda yang masyarakat tak tahu, tak boleh fikir. Kita baru balik daripada mana? Balik pada mengaji qiraat tuan-tuan. Mengaji qiraat kan ada warasnya, ada apa? Qalunnya kan. Hebatlah orang qiraat ni, bukan senang tuan, susah juga nak baca. Banyak qiraat. Jadi kalau boleh baca ikut qiraat tu mantaplah tuan-tuan. Jadi balik-balik dia baca apa? Wadduha wal laili idza saja. Betul tak? Itu antara pelat tuan-tuan, lajah Arab tuan-tuan. Jadi tuan-tuan betul, tapi kalau dalam masyarakat yang tak tahu apa, jadi isu tuan-tuan. Pelik ustaz ni buat apa pula? Takut jadi fitnah tuan-tuan. Boleh baca, pergilah di pusat-pusat tahfiz, betul tak? Pergi mana-mana pusat tahfiz lah tuan-tuan. Tuan-tuan baca macam tu, semua hebat-hebat. Betul, semua tahu dia ni baca waras, ni baca qalun. Ustaz Tuhri pandai juga tu. Ustaz Tuhri kalau ikutkan dia, bukan dia hafz dia. Dia di mana? Di Maghribi tu dia qiraat dia sendiri. Yang dia belajar qiraat apa tu. Dia benarnya Quran yang sama. Cuma pelat menyebut tu. Lahjah menyebut tu. Baik tuan-tuan. Jadi jangan kita sebut benda yang orang tak mampu tuan-tuan. Orang tak mampu cerna jangan kita sebut. Nanti jadi keliru. Saya pernah sebut kat tuan-tuan di Penang. Ada satu masjid, ada depa jadi isu di situ, ada satu ustaz muda tuan-tuan. Ustaz muda biasalah. Ustaz muda ni kata, tuan-tuan jangan puasa 6. Puasa 6 ni makruh. Akan jadi isu. Betul tak? Benda yang orang tak capai. Kalau masyarakat tak tahu, masyarakat akan kata hang ni sesat. Pasal ada hadis sebut. Betul tak? Ada hadis banyak. Malah ini menjadi pegangan jumhur ulama Hanafi, Hambali dan Syafi'i rahimahumullah. Jadi mamai sebut jangan puasa 6, bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Jadi kita pun bila saya pergi, saya terkejut juga, ustaz mana yang buat benda ni.
kita terpaksa hurai yang benda tak patut kita hurai, tak perlu kita hurai pun, iaitu apa, dari segi apa, usul fiqh kan, perbahasan sumber hukum tuan-tuan. Dia ada khilaf di kalangan para ulama. Ada satu sumber hukum yang kuat tapi tidak dipegang oleh jumhur ulama, iaitu amal ahli Madinah, amalan penduduk Madinah kan. Ini dalam mazhab Imam Malik pegang sebab Imam Malik dengan Rasulullah tak jauh. Imam Malik lahir pada tahun 91 Hijrah ataupun 92 Hijrah. Rasulullah meninggal pada 11 Hijrah, lebih kurang dalam 80 tahun. Imam Malik duduk di Madinah lama sampai digelar Imam Darul Hijrah, imam penduduk tempat orang berhijrah. Selama Imam Malik duduk di Madinah tu, orang Madinah ni tak puasa 6. Orang Madinah tak puasa 6. Puasa 6 Syawal tu kan, tak puasa 6. Dan penduduk Madinah ni kalau imam baca kuat kan, sembahyang jahar, sembahyang apa, subuh, maghrib dengan isyak. Kalau imam dah baca kuat, maka makmum tak baca. Itu amalan penduduk Madinah. Imam Malik tengok lama, puluh tahun. Jadi Imam Malik jadikan ini sumber hukum yang kuat di atas hadis ahad. Hadis ahad ni hadis dengan perawinya tak sampai tahap mutawatir. Sekalipun Bukhari Muslim tuan-tuan dipanggil hadis ahad, kalau perawi dia tak sampai satu tabaqah tu, tak melebihi kita kata 10 ke 12 ke 30 ke satu tabaqah tu. Tabaqah hadis lah tuan-tuan, sahabat yang menyampaikan. Contoh macam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu di atas nama Nabi, confirm masuk neraka. Hadis ni 70 seorang sahabat yang menyampaikan. Yang tabi'in yang dengar mungkin beratus tuan-tuan, tabaqah tabi'in. Kemudian tabi'in sampailah dalam kitab dibukukan. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok dalam kitab hadis, ada banyak hadis kan. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dalam kitab dia ada 30,000 ke 20,000 hadis. Bukan dia tak tulis hadis lain, hadis yang sama, sanad yang berbeza tuan-tuan. Boleh lah. Sebab tu tuan-tuan kalau biasa tengok hadis Sahih Bukhari kan, hadis dia sama tapi berulang. Sebab apa? Sanad lain. Boleh lah, sanad lain. Ada orang dia terfikir, oh ada hadis banyak tak ditulis. Bukan, sanad yang lain. Mungkin sanad yang lemah tak kuat, yang tu tak ditulis oleh Imam Ahmad, tapi hadis yang sama. Biasa tuan-tuan baca kitab hadis, dia akan berulang tuan-tuan. Hadis dia besar lah, tapi dengan sanad yang lain. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia, bila penduduk Madinah tak puasa 6, maka Imam Malik tengok kalau puasa 6 ni sunnah, kenapa penduduk Madinah tak buat? Maka Imam Malik keluarkan pendapat puasa 6 makruh. Nah, bukan puasa yang disunnahkan. Tapi jumhur ulama pegang pada hadis ahad tu. Ini benda yang kita tak mau cerita, tapi disebabkan ada orang masuk tuan-tuan, masuk dalam masyarakat jadi keliru tuan-tuan. Kan ada hadis sebut man shoma Ramadan, hadis banyak tuan-tuan. Siapa yang puasa Ramadan summa atbahu sittan min Syawal atau bi sittin min Syawal, siapa puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 setelah itu di bulan Syawal, fakana kasiyamid dahri, seolah-olah dia puasa selama setahun. Hadis ni banyak tuan-tuan, hadisnya sahih, hadis ahad. Jumhur pegang ini, hadis ahad lebih tinggi daripada amal penduduk Madinah. Imam Malik pegang amal penduduk Madinah, tapi Imam Malik punya sandaran agak kuat tuan-tuan. Jumhur pun kuat sebab ada sanad yang sahih pada Nabi SAW. Sama juga tuan-tuan yang semayang, bila imam baca kuat kan, imam baca kuat surah, jumhur pandangan banyak hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada semayang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Imam Malik pegang amalan ribuan penduduk Madinah. Dua-dua kuat tuan-tuan, dua-dua dia iktiraf. Tapi kita bersama dengan jumhur lah tuan-tuan, ikut mazhab kita. Isu ni patut isu yang tak perlu kita bicara pun pada masyarakat, sebab ni isu usul fiqh tuan-tuan. Masyarakat ni nak dapat ilmu, nak amal tuan-tuan, betul tak? Bukan nak bertelagah. Ada orang ni tuan-tuan, dia dapat ilmu, dia nak bertelagah. Dapat ilmu ya nak apa? Hentam orang. Dapat ilmu nak hentam orang tuan-tuan. Mengaji ni bukan untuk tu tuan-tuan, ni nasihat untuk saya juga tuan-tuan. Nabi dah sebut dah. Sebab tu kadang-kadang fitnah ni akhir zaman, Nabi sebut dalam hadis akhir zaman kan, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nanti akhir zaman, nanti orang yang berilmu ni antara orang yang jahat tuan-tuan. Bukanlah semua tuan-tuan, sebahagiannya. Daripada mereka keluarnya fitnah, kepada mereka juga kembali tuan-tuan. Depa buat fitnah dan fitnah tu kembali pada golongan-golongan agama tuan-tuan, sebahagiannya. Baik, jadi tuan-tuan, disebabkan dia dah sebut, kita pun kena sampaikan tuan-tuan pada masyarakat. Nampak? Bukan semua benda kita perlu sampaikan. Ngaji agama untuk kita amalkan. Nah, dapat ilmu amal, dapat ilmu amal, hidup nak beramal kan, bukan untuk bertelagah tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat
walladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Betul tak? Kita baca dalam ayat Quran tuan-tuan, ahli syurga ni beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Nak bertelagah ni tuan-tuan tak selesai tuan-tuan. Betul tuan-tuan, nak bertelagah tak selesai. Tuan-tuan tengoklah kelompok mana pun tuan-tuan, telagah ni ada. Hatta kelompok Salafi kan di mana, Mekah, Madinah kan, pertemuan sesama-sama mereka dahsyat sesama mereka tuan-tuan. Sampai Dr. Zakir Naik sebut ada yang Qurtubi, ada Sururi, ada Madkhali. Dr. Zakir Naik saling mengkafirkan antara satu sama lain, saling mengkafirkan. Pertemuan dahsyat. Sampai ada buku yang ditulis oleh Dr. Adnan Ar'ur, kita tengok, ditulis Manhajul I'tidal. Tegur tuan-tuan sebahagian Salafi yang mengkafirkan Salafi yang lain. Dahsyat tuan-tuan. Buku mereka bertembung sama mereka. Selagi mana kita tak mengajar masyarakat berlapang dada dalam isu-isu yang khilafi, kita membawa masyarakat pada pertembungan yang takkan berkesudahan tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok Ad-Dailami telah meriwayatkan dalam kitabnya Firdaus daripada Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa Sayyidina Ali berkata, berbicaralah kepada manusia sekadar apa yang mereka mampu faham. Adakah kamu mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Adakah kita nak Allah dan Rasul didustakan tuan-tuan? Sudah orang tak faham tuan-tuan apa yang kita sampaikan. Isa alaihi salam, ini Nabi Isa alaihi salam juga pernah berkata, ini kata Nabi Isa, janganlah kamu meletakkan hikmah itu pada orang yang bukan ahlinya, kerana yang demikian kamu menzalimi ilmu tersebut. Kita cerita bab orang yang bukan ahli tuan-tuan. Orang tajwid pun tak kerti lagi, kita dah cerita bab qiraat tuan-tuan. Dia tajwid pun tak kenal lagi tuan-tuan. Kita bab qiraat ni hebat, tapi kawan ni tajwid pun tak tahu. Oh, bening kepala dia tuan-tuan. Ambil sebab tu kita tuan-tuan tengok di Malaysia ni, bukan di Malaysia, seluruh dunia tuan-tuan, menjadi tradisi ratusan tahun tuan-tuan. Ni bukan cerita semalam. Malaysia, Indonesia, mazhab dia Syafi'i. Kalau belah di Mauritania, di Maghribi, di belah-belah sana kan, di Algeria sana Maliki. Pergi pula di mana, di India, di China, sebagai Eropah, paling banyak lah tuan, di Iraq dan sebagainya tuan-tuan, banyak Hanafi tuan-tuan. Sebab jadi macam tu tuan-tuan. Ini cerita ratusan tahun, bukan cerita baru, ratusan tahun tuan-tuan. Inilah untuk kita mudahkan orang tuan-tuan, mudah nak beramal tuan-tuan, dapat beramal, selesai. Dan Nabi sebut yassiru wala tu'assiru. Kita dalam berdakwah ni mudahkan, bukan susahkan, mudahkan untuk orang senang nak beramal tuan-tuan. Sampai saya dengar Ustaz Tuhari sebut, kalau tuan-tuan pergi di Morocco semayang tak ikut Maliki, memang dia tak bagi ya tuan-tuan, kena buang lah tuan-tuan, kena ikut Maliki. Sebab tu kita mengaji pada kita sekolah rendah kan, Pafa ke kan, itu ikut mazhab Syafi'i, Asy'ariyah Maturidiyah dari segi akidah dia tuan-tuan. Nak bagi mudah, jangan bagi celaru tuan-tuan. Nak mengaji tinggi kemudian terpulanglah tuan-tuan, tapi nak bagi mudah supaya orang boleh beramal, dapat Islam amal, dapat Islam amal tuan-tuan. Ada orang kan, saya tengok setengah orang lah, saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, dia berjuang untuk supaya orang jangan baca kunut subuh yang baca kunut, dalil dia tak kuat tuan-tuan. Kita nak berhadapan dengan jutaan umat Islam yang berkunut tuan-tuan, malah bukannya baru dah ratusan tahun. Malah kalau tuan-tuan baca dulu tuan-tuan, pada tahun 14 di Baghdad dulu kan, pada tahun 5 Hijrah tuan-tuan, yang mana kunut ni, geng tak kunut pergi serang masjid tu, pergi serang, memukul tuan-tuan, sampai berbunuh-bunuhan. Mazhab Hambali punya pengikut pergi serang masjid mazhab Syafi'i pasal baca kunut, sampai pengikut mazhab Syafi'i tak berani nak sembahyang tuan-tuan di Baghdad. Pasal apa? Takut dibunuh tuan-tuan. Benda ni ratusan tahun dan tak selesai pun, betul tak? Kalau hang rasa kunut ni dalil dia tak kuat, hang tak payah buat. Ni jutaan ni kita nak masuk kepada masyarakat benda yang rugi, buat apa tuan-tuan? Baik, kemudian yang layak menerima kerana buatan itu berarti kamu zalimi mereka, dan jangan pula menghalang ilmu itu daripada disampaikan kepada orang yang layak. Kalau orang layak kita sampaikan. Dan jadilah kamu seperti seorang doktor yang beri makan ubat kepada pesakit apabila yang mendapat ubat tersebut manfaat. Nak macam doktor, nak bagi ilmu, tengok tuan-tuan layak ke tak layak, ada kebaikan pada dia ke tak ada, kena tengok tuan-tuan. Ini je maksud orang yang bijak, hikmah, sampai kami ikut sesuai dengan masa, tempat dan orang. Baik. Malah firman Allah bermaksud maka akan mendapat pengajaran sebagai isyarat bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang terang dan tidak perlukan pada peringatan.
Jelas bahawa setiap peringatan itu disyariatkan bermanfaat. Baik, terdapat juga penafsiran yang lain. Tafsiran yang kedua, iaitu peringatan itu adalah dituntut walaupun tidak memberi manfaat. Ini tafsiran yang kedua. Manakala meletakkan dalam syarat yang diletakkan tu, inna fa'ati dzikra tu, sekiranya peringatan itu bermanfaat, bukanlah dimasukkan sebenarnya sebagai syarat, tetapi ia adalah untuk menggambarkan dan menerangkan keadaan sebenar seperti mana ayat-ayat yang lain. Contohnya firman Allah, janganlah kamu memaksa hamba sahaya wanita kamu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Bukan jika disebut in, bukan, maksud dia sedangkan mereka. Dia tanya ni tuan-tuan nak menguatkan. Dia punya syarat tu nak menguatkan, nak menjelaskan. Ar-Razi berkata, ni Fakhruddin Ar-Razi tuan-tuan, ni ulama besar tafsir, ada kitab Mafatihul Ghaib. Tapi kadang-kadang kita tengok ada ustaz muda tuan-tuan pun balik mengaji mana-mana, Imam Fakhruddin Ar-Razi sesat, malah sebahagian mereka kata kafir tu tuan. Ni ulama besar ni, bukan jalan-jalan. Nampak tak mengaji bila sikit lebih pada menghukum, bahaya tuan-tuan. Baik, kemudian kata Imam Razi, sesungguhnya manusia dalam mempercayai hari kiamat itu ada 3 kumpulan. Jadi orang yang percaya hari kiamat ada 3 kumpulan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama adalah mereka yang benar-benar meyakini, yang kedua adalah yang ragu-ragu, dan yang ketiga adalah mereka yang tidak mempercayai langsung. Kumpulan yang sama, kumpulan yang pertama dan kedua mengambil manfaat daripada peringatan dan amaran. Maksudnya kumpulan yang yakin ada hari kiamat, dia akan ambil peringatan. Kumpulan yang ragu-ragu, dia akan ambil juga peringatan, sebab ada sikit kepercayaan tu walaupun dia ragu-ragu. Kumpulan yang tak percaya langsung, dia tak akan ambil peringatan. Baik tuan-tuan, kebanyakan orang yang ingkar ini sebenarnya mereka ingkar dengan lidah sahaja, lidah. Apa yang jelas ialah kebanyakan manusia mengambil manfaat daripada peringatan dan jarang-jarang orang menolaknya, meninggalkan kebaikan yang banyak semata-mata untuk menolak keburukan yang sedikit adalah satu keburukan yang besar. Oleh itu wajiblah menyebarkan peringatan itu walaupun peringatan itu tidak diambil manfaat kecuali oleh mereka yang Allah mengetahui bahawa mereka mengambil manfaat sedangkan kita tidak mengetahuinya. Baik tuan-tuan, selepas Allah menerangkan nabinya supaya memberikan peringatan, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, orang yang takut kepada Allah akan mengambil pengajaran. Saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut akan mengambil pelajaran. Tuan-tuan, peringatan jugalah pada saya tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan memang kita kena dengar tazkirah. Boleh jadi tuan-tuan dengar kat masjid, ataupun tuan-tuan dengar khutbah Jumaat, dengar, ataupun kita dengar YouTube, buka YouTube tengok kat YouTube ustaz yang hebat-hebat si tuan-tuan, ilmu dia tuan-tuan hebat dengan ilmu tafsirnya, fiqhnya, hadisnya tuan-tuan. Kita dengar, kita ambil manfaat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita risau juga tuan-tuan, kot ada benda yang tak kena pada kita yang kita tak perasan. Itu penting peringatan tu. Segan tuan-tuan buka YouTube pun tak apa, boleh mengaji tuan-tuan. Yang penting cari ustaz yang betul lah, ustaz yang okey, tidak ada masalah akidah dan sebagainya tuan-tuan. Tak kira lah aliran mana pun tuan-tuan, biarkan dia bawa benda yang sesuai dengan Quran dan hadis dan kata-kata jumhur ulama. Jadi tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi tuan-tuan, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, innal abda la ya'malu bi amali ahli, innal abda la ya'malu fiha yaran nas amala ahli al-jannah. Kata Nabi SAW, ada di kalangan hamba ni, di kalangan manusia ni, dia beramal, kita tengok amalan ahli syurga. Dia semayang, dia puasa, dia haji, dia buat semua tu. Ada di kalangan hamba ni, dia beramal yang manusia tengok amal ahli jannah, ni amalan penduduk syurga. Apa kata Nabi SAW? Wa innahu min ahli nar, tapi sebenarnya dia tu ahli neraka. Tuan-tuan, bahaya tu. Facebook jelas tuan-tuan. Ada orang kita nampak, manusia tengok, wih, rajin semayang, rajin main masjid, rajin kuliah, rajin ni, manusia nampak depan mata tuan-tuan. Wa innahu min ahli nar, tapi kata Nabi sedangkan sebenarnya dia tu ahli neraka. Kemudian sambung lagi, kata Nabi SAW, wa innal abda, sebahagian hamba lagi ada di kalangan hamba ni, la ya'malu fima yaran nas amala ahli nar. Ada di kalangan manusia ni, ada di kalangan hamba Allah ni, yang dia beramal pada mata kita tengok ahli neraka, amalan ahli neraka. Mungkin dia pitikan ekoknya, mungkin dia ada buat kesalahan apa kan, kita nampak dia tak posanya, mungkin kita nampak dia ada buat maksiat dan sebagainya tuan-tuan.
Tapi Nabi sebut apa? Wa huwa min ahlil jannah, sedangkan dia ahli syurga. Ui, macam mana tu? Kemudian tuan-tuan Nabi sebut hujung dia tuan-tuan. Hujung dia Nabi sebut. Hujung untuk penentu. Lepas sebab jadi lagu tu. Kata Nabi SAW, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang baik buruk tengok hujung dia. Hujung nak mati ni. Kalau dia hidup baik, hujung dia lingkup tuan-tuan. Ada kan? Jarang berlaku lah tuan-tuan. Hujung dia berubah. Zahir dia tengok baik sebaik-baiknya. Ada setengah orang, kita tengok muda-muda dulu kan, oh jahat tu, jahat, tapi hujung-hujung dia twist pula tuan-tuan. Ada satu pakcik cerita saya, dia bekas gangster, kongsi gelap, apa macam-macam dosa lah buat. Dia kata dia ada seorang kawan, dosa apa dia tak buat, perempuannya, judinya, araknya, mati di Ipoh atas jadah mati. Ada juga orang tuan-tuan kita jumpa muda-muda bagus main masjid ataupun bagus nampak buat ibadah kan, tapi hujung-hujung dia mati dia buat dosa yang dia tak sedar. Dosa tu masuk dalam neraka. Bahaya tuan-tuan. Kan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Nabi sebut SAW, kata Nabi, siapa yang 60 tahun ni hidup penuh kebaikan, masa dia nak mati dia dah zalim dalam wasiat. Zalim dalam wasiat ni macam mana? Supaya ahli waris lain tak dapat. Contohnya lah, ada isteri 2, hujung-hujung nak mati dia tak suka hak tua, dalam diam-diam dia pergi tukar nama. Dia tak tukar nama, boh semua penama, boh semua bini muda tuan-tuan, biar padan yang tua tak dapat. Dakhalan nar, confirm masuk neraka. Nabi sebut, tak kira haji 10 kali pun, tak kira buat masjid banyak lagu mana pun, kerja lagu ni kalau buat, dakhalan nar, mesti masuk neraka. Masuk neraka dulu baru nak pergi syurga tuan-tuan. Kadang-kadang ada benda yang kita silap tuan-tuan, kita tak perasan. Ada satu cerita yang masyhur kan, saya dengar ada tok guru cerita, ada setengah orang kan, dia hidup baik, orang nampak baik sungguh tuan-tuan, baik sebaik-baiknya. Dia mati, kawan dia mimpi tuan-tuan. Orang yang mimpi ni orang yang jiwa bersih lah. Siapa jiwa bersih tuan-tuan, banyak ingat Allah, kadang-kadang dapat manfaat di mimpi. Tengok orang yang dah mati tuan-tuan, dia jumpa, dia terkejut, masuk neraka, kena seksa. Terkejut dia, hang ni orang baik. Rupanya dia sebut dia ada adik perempuan. Kita tahu adik perempuan, kakak ke perempuan, kalau dia tak ada suami, dia tak ada pekerjaan, kita yang laki ni tanggung. Bukan saja-saja orang laki dapat 2 tuan-tuan, perempuan dapat 1. Kalau ada adik-beradik yang susah, orang perempuan ni kalau dia tak kerja pun dia boleh hidup. Betul tak? Ahli waris jaga dia. Sama ayah, kalau ada ayah tok wan ke adik-beradik jaga dia. Kalau tak ada ahli waris, baitul mal kena buat rumah untuk dia, bagi dia makan. Orang perempuan tak ada masalah. Orang lelaki kalau malas kerja, lapang lah. Itu je orang lelaki tuan-tuan, kena kerja. Jadi tuan-tuan, dia ada adik perempuan yang dia biar melarat, hidup susah, makan apa pun tak ada, dia biar. Padahal itu tanggungjawab dia. Makna dia mati dalam keadaan dia menzalimi adik dia. Ibadah kuat. Sebab tu kena mengaji tuan-tuan, supaya kita tahu kok mana kita tak kena tuan-tuan. Kat mana aku tak kena ni? Takut kita ni Nabi sebut ni. Wa innahu wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan tu hujung dia. Cumanya tuan-tuan lah. Cumanya lah. Biasanya tuan-tuan, orang kalau dia hidup baik, dia mati baik. Kalau dia hidup jahat, dia mati jahat. Cumanya kenapa ada orang yang hidup baik mati jahat? Adalah benda yang dia buat tu. Sama ada dalam hati dia ada takabur macam iblis kan. Dalam hati takabur, sesat sampai sekarang. Mungkin dia dulu beramal ada ujub sum'ah. Kalau orang beramal ada ujub sum'ah, hujung-hujung dia memang boleh twist tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan dalam ni. Kenapa ada orang tuan-tuan jahat, hujung-hujung dia bertaubat? Ada, bukan banyak, sikit-sikit je. Sebab mungkin dia ada kebaikan, mungkin dia ada buat dosa banyak, maksiat, tapi dia sayang pada ulama. Jadi mungkin dia hormat mak bapak dia, Allah bagi hidayah di hujung dia. Mesti ada sebab. Sebab tu saya tanya pada pakcik bekas gangster tu lah, saya kata, kawan pakcik banyak mati lagu mana? Dia kata mati yang tak elok lah ramai. Mati bergaduh, mati kena tembak dengan polis, mati kena bunuh, mati merompak, mati teruk-teruk tuan-tuan. Yang mati atas jadah tu boleh kira lah tuan-tuan. Kan Nabi dah sebut dah, bila cerita bab ni kan sahabat tanya, idzan afala natakilu,
Kalau dah ada takdir menentukan, kita tawakal lah, tunggu takdir. Kata Nabi apa? I'malu, beramallah. Apa? Fa kullukum muyassarul lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu dimudahkan bagi apa yang dijadikan untuk dia. Kalau dia ahli syurga, mudah dia nak beramal. Kalau dia ahli neraka, mudah dia dimudahkan. Naik ke arah tu tuan-tuan. Wa ala kulli hal tuan-tuan, kita manusia, kita diberi pilih tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan ni, tuan-tuan selama hidup ni lah tuan-tuan, tuan-tuan semayang kerana Allah, sedekah kerana Allah, semua kerja kerana Allah tuan-tuan, berjihad tuan-tuan, semua kerana Allah, mustahil lah Allah sengaja ambil tuan-tuan bubuh dalam neraka. Walladzina jahadu fina lanhdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, lawan nafsu dia untuk taat pada Allah, ikhlas kerana Allah, pasti kami tunjuk jalan kami ke syurga. Ni janji Allah tuan-tuan. Dan Allah Taala tidak menzalimi hamba dia. Baik tuan-tuan, habis. Akan datang kita tengok ayat yang ke-11 tuan-tuan. Orang yang orang yang celaka akan menjauhinya. Wa yatajannabuhal ashqa. Di situ huraian di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.